حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya hari ini kita bertemu kembali di dalam program dan pengajian Al-Quran dan Tajwid kita, yang mana program Al-Quran dan Tajwid ataupun kelas Al-Quran dan Tajwid ini dibawakan khas oleh Masjid Sultan Idris Shah kedua, iaitu Masjid Negeri Perak. Jadi bersama dengan saya, insya-Allah kita meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan Al-Quran, pembacaan kita tentang Al-Quran dan juga tajwid. Insya-Allah kita akan menyentuh sedikit berkaitan dengan tajwid pada pertemuan kali ini. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita berada di dalam tempoh PKPB, tetapi dengan inisiatif yang dibuat oleh Masjid Sultan Idris Shah kedua, Masjid Negeri Perak, memberikan ruang untuk menyampaikan kuliah, untuk menyampaikan ilmu kepada para pendengar, orang ramai di luar sana melalui rakaman live yang dibuat untuk menjayakan, mengimarahkan program-program sempena PKPB khususnya di Masjid Negeri Perak ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan membincangkan lagi surah Al-Fatihah seperti mana perbincangan kita yang lalu, yang mana hari ini kita akan sentuh tentang bacaan dan tajwid. Insya-Allah kita sama-samalah membetuli bacaan Al-Fatihah kita. Ya, bersama-sama kita membetuli bacaan Al-Fatihah kita. Kenapa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kerana Al-Fatihah sangat penting. Kita bacanya di dalam sembahyang kita sehari-hari. Sebanyak 17 rakaat, 17 kali kita baca. Maka kalau kata Al-Fatihah kita tidak betul, salah, maka sembahyang kita juga mungkin tidak sah. Jadi jangan sia-siakan amalan kita. Marilah sama-sama kita membetuli Al-Fatihah, yang mana menjadi salah satu rukun qauli di dalam sembahyang. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita tak nak cakap panjang, kita tak nak mukadimah terlalu panjang. Kita terus kepada perbincangan kita di dalam surah Al-Fatihah. Sama-sama, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ada mushaf, ada Al-Quran di hadapan ataupun surah Al-Fatihah di hadapan, sama-sama kita tengok, ya, insya-Allah. Baik. Surah Al-Fatihah, kita tengok di sini saya dah tulis, nak bagi nampak besar kepada tuan-tuan, para penonton, kita nak bagi nampak besar, saya tulis di sini. Cuma mungkin nampak kilauan-kilauan lampu tu mungkin mengganggu sikit, tapi sebab itulah saya mintakan tuan-tuan, kalau kata ada mushaf di depan tuan-tuan, perempuan yang di rumah ke di mana-mana saja tu, boleh tengok Quran sambil-sambil tu, ya. Baik. Jadi surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. 7 ayat. Juga dikenali surah Al-Fatihah ni banyak nama. Antaranya surah 7 ayat. 7 ayat lah. Surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, macam-macam. Kita tak membicarakan banyak perkara tu. Kita nak fokus kepada pembacaan dan juga tajwid, insya-Allah. Baik. Ada 7 ayat, yang mana ayat yang ke-7, ini saya gariskan buat dua barisan kerana ayatnya panjang, ya. Baik. Kita tengok terus kepada ayat yang pertama tanpa membuang masa lagi, ya. Ayat yang pertama,
ayat yang sering kita ungkapkan bukan sahaja di dalam surah Al-Fatihah, malah dalam kehidupan kita. Apa saja kita nak lakukan, apa saja kita nak buat, kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang kita sebut apa? Ini. Ayat yang pertama ini, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya akan mengulang kembali apakah bacaan-bacaan yang menjadi kebiasaan orang-orang di luar sana, sebahagian daripada kita, yang mana ia adalah satu kesalahan dalam pembacaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah kebiasaan orang melakukan kesilapan? Yang pertama saya nak sebutkan di ayat yang pertama ini adalah permulaan sekali. Bismillah, bis. Apa kesalahannya? Ada yang pertama, ada yang meninggalkan ba. Yalah, kita dah baca cepat-cepat, Bismillah, dengar tak tu kan? Bismillah, ba tu hilang. Ba ni hilang. Ba ni tak dibaca. Mana ibarat macam tak ada ba ni. Macam tak ada ba. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat cepat. Jadi salah bacaan itu kerana menghilangkan satu huruf yang termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kena ingat tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah bukan sunat. Bukan kata tak baca tak apa. Dia adalah salah satu daripada ayat 7 ayat surah Al-Fatihah. Macam surah-surah lain, kita tak baca bismillah, tak apa. Tapi surah Al-Fatihah kena baca sebab dia salah satu daripada ayat Al-Quran ataupun surah Al-Fatihah. Ni ayat pertama, bismillah ni. Baik. Tadi saya dah sebutkan, yang pertama kesalahannya ialah menghilangkan ba. Jadi kalau kita nak cepat pun pastikan kita sebut dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah, ba tu hilang. Itu adalah kesalahan besar kerana menghilangkan huruf. Yang kedua saya nak sebut di sini ialah sebutan. Yang kedua, tadi hilang. Yang kedua adalah menukar bunyi. Sepatutnya dengan bacaan bismillah menjadikan bismillah. Ini best. Bukan bismillah tu dalam bacaan. Best ini best. Bacaan bismillah, tak ada best. Kena beza. Sebabnya kadang-kadang ialah biasalah setengah-setengah kelompok, setengah baca. Lama-lama ni baca salah tuan-tuan, puan-puan, salah ya. Sebutan mesti Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita terus kepada kalimah. Seterusnya Allah, hukumnya lafzul jalalah, nama Allah. Dan Hirrahmanirrahim. Apakah situ yang perlu kita beri penekanan? Di sini kita tengok adanya sabdu. Bila kita baca laju, sekali lagi saya sebutkan bacaan yang salah. Apabila bacaan itu tidak kita kata terlampau cepat, kita menghilangkan beberapa, contoh tadi dah hilangkan huruf ba. Yang ini apa dihilangkan? Sabdunya dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca macam sedap, tapi sebenarnya telah menghilangkan sabdu. Tuan-tuan. Kita dah jelaskan sebelum ni, tapi hari ni kita ulang kembali untuk kita lebih mendapatkan pembetulan yang sebenar-benarnya di dalam bacaan kita. Jadi di sini kena ada tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tu mesti ada penekanan. Kalau kata tidak ada penekanan, kita statik saja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita tidak ada sabdu. Sama ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini pun ada sabdu. Jadi pastikan di sini ada henjutan, ada tekanan yang dibuat. Hirrahmanirrahim.
Nampak? Saya dah sebut ayat pertama ni, permulaan sabdu ra. Ayat ini kebanyakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Jadi kita pastikan bacaannya sempurna. Baik, sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat? InsyaAllah sama-sama kita betul yang kita ulang. Kerana Al-Quran ini kita tak boleh belajar teori semata-mata. Kalau kita belajar teori, kita tidak akan dapat bacaan yang sempurna. Kita mesti amalikan, kita mesti sebut. Ini kaedah dalam kita dalam kita mempelajari Al-Quran. Bukan teori semata-mata. Belajar teori, hafal tajwid hebat macam mana sekalipun, kalau kita tak biasakan membaca, kita tak biasakan amalikan sebutan kita itu, maka kita tidak akan dapat bacaan yang sebenar. Ya. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Allah sekalian, kita beralih kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, bacaan yang kedua, ayat yang kedua, ini saya ingat ni. Pastikan tidak ada echo ni. Alhamdulillah. Matikan lam tu dengan sempurna. Kita ni biasa tak ada le. Matikan lam dengan sempurna, itulah bacaan yang sebenar. Jadi jangan ada echo le tu tak nak. Tak nak. Ha, pastikan ha itu kita tekankan, bukan alham. Ham tidak ada, orang kata apa, bacaan di situ tidak mengikut huruf yang sebenarnya. Perbezaan di antara ha dengan ha. Okey, di sini adalah ha. Maka bacaannya adalah alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, ni tadi kita dah terangkan dua huruf ni. Kemudian Rabbil Alamin, sama juga lam ini dengan lam ini. Pastikan tidak ada Rabbila, bukan. Rabbil Alamin. Matikan lam itu dengan sempurna. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dalam ayat ini yang perlu tuan-tuan, puan-puan tengok, saya katakan adalah lam, sama ada lam di depan ni ataupun lam di Al-Alamin ini. Okey. Kemudian huruf ha, pastikan ha ke ha, baca dengan sebutan huruf yang sebenar, alham. Okey. Dan tengok sini terdapatnya, bila kita matikan di sini, datanglah hukum, iaitu mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini bacaannya boleh 2, 4 ataupun 6. Maka bila mad arid li sukun kita matikan, mungkin diri kita dah baca dalam sembahyang kita, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang yang ataupun di rakaat 3, rakaat keempat kan. Kita baca sendiri surah Al-Fatihah. Kalau kata kita nak cepat, pastikan sekurang-kurang kita matikan ataupun kita buat mad arid li sukun ini dengan bacaan panjangnya sekurang-kurangnya 2 harakat. Janganlah terlampau Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Pastikan 2 harakat. Itu paling pendek kalau kita nak matikan. Kalau kata kita nak baca berlagu sedap, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Jangan buat sampai 16, cukup dah. Okey. Jadi ayat yang ketiga sama seperti mana Bismillahirrahmanirrahim yang di belakang ni,
sama ayat yang ketiga ni. Apa dia? Ar-Rahmanir Rahim. Pastikan sebutan sabdu itu tidak ditinggalkan. Baik. Sama-sama kita tengok dua ayat ini. Kita baca sama-sama boleh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Okey, boleh? Kita terus kepada ayat yang keempat. Maliki Yaumiddin. Okey. Di sini dipanjangkan dua harakat. Dua harakat. Pastikan jangan baca Maliki Yaumiddin. Mungkin tuan-tuan puan-puan para pendengar pernah dengar Maliki Yaumiddin. Itu adalah qiraat. Tapi kita tak nak bincangkan perkara tu. Panjang nanti jadinya. Bacaan yang kita baca biasa ni dipanjangkan sebanyak dua harakat. Maliki Yaumiddin. Baik. Di sini apa yang perlu kita tengok? Sekali lagi saya tengok huruf Yau. Dia kena lembut ni tuan-tuan. Tak nak keras kat sini, tak nak keras, tak nak tekan. Yau. Maliki Yau. Tapi mulut mesti dimuncungkan di hadapan. Yaumiddin. Ya. Ini mad arid li sukun. Jadi bacaannya sama-sama Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Makcik tu sengih muka ya. Baik, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ni dah kita tengok pada beberapa ayat ataupun kalimah-kalimah yang perlu kita tengok. Banyak di bawah-bawah ni Baik, ayat yang kelima ini. Yang pertama, ini dah ditandakan. Apa ni? Iya, adanya sabdu. Bila kita biasa baca, nampak macam betul. Kita dengar orang baca dengan laju, kadang-kadang tu menghilangkan sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Apa salahnya? Hilangkan sabdu. Di sini mesti ditekankan. Bila kita jumpa sabdu je mesti kita tekankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Sama iya ya. Iyyaka na'budu. Ain. Ain ni kita kena biasakan sebut perbezaan di antara hamzah dan juga ain. Kalau kita tidak menekankan betul-betul, dia akan jadi huruf hamzah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Boleh jadi dia jadi huruf kaf pun boleh jadi. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Kaf pun boleh jadi, hamzah pun boleh jadi. Sebutannya mesti huruf ain yang sebenar yang kita perlu tekankan. Na'budu, na'budu ya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Dapat tak tuan-tuan? Dapat? Okey. Seterusnya sama. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ain sama juga. Sebutan itu mesti ditekankan menjadi huruf ain yang sebenar. Jangan kita sebut nasta'in, nasta'in. Itu dah menukarkan huruf. Maka salah bacaan sekiranya kita menukarkan huruf ain kepada huruf hamzah. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Ain. Dapat tak? Baik. Jadi sama-sama kita tengok balik
ikut bacaan di rumah tu, kita sebut sekali sama-sama ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Dah okey dah tu. Bacaan tu okey dah tu Baik, yang keenam, ayat yang keenam. Kalau tengok tuan-tuan, di sini memang tak ada baris, tapi biasalah kita dah tahu bahawa bacaannya dalam surah Al-Fatihah dimulakan dengan baris bawah hamzah ni, alif ni Ihdinas siratal mustaqim. Ini pun sama, saya katakan tadi ayat bawah ni kita perlu tengok mainan-mainan makhraj itu kena disebut dengan betul. Baik, ayat yang ke-6. Pertama sekali kita tengok sini, bukan sekadar kita tengok baris apa kita nak bubuh, walaupun kita dah tahu bacaannya baris bawah. Sebut betul-betul. Ihdina. Ramainya sebut apa? Ihdinas dalam bacaan Al-Quran ni tuan-tuan, kalau kata kita nak tukarkan kepada bahasa Rumi, tulisan Rumi kita ni, ini ataupun hamzah ni, baris bawah ni, bila hamzah baris bawah ataupun alif baris bawah ni, kita kena sebutan dia macam ni tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Kurang jelas, saya tulis besar lagi. Ejaan ni macam ni. Kalau kita tukarkan kepada Rumi, kalau yang sebut selalu tu, yang kita kat kampung-kampung sebut tu, dinas, dia jadi macam ni. Dinas, itu bukan, itu kita terkejut. Itu terkejut kita. Sebutan dalam Al-Quran apabila huruf hamzah baris bawah ataupun alif baris bawah, seperti mana nama saya, Ihsan. Nampak? Ini yang sebenar, kalau Melayunya yang kita kata belas ihsan tu dalam Arab ataupun di dalam Al-Quran, inilah sebutannya. Kalau nak ditukarkan kepada Rumi, bacaan nak sebutan dalam Rumi, apalah, jadi sama-sama kita betulkan di sini. Jangan ini ramai, saya tengok ni ramai orang baca ihdinas ihdinas, ni nun nak masukkan dengan huruf seterusnya. Di sini ada alif lam apa tuan-tuan? Alif lam qamariyah ke alif lam syamsiah? Di sini adalah alif lam syamsiah, yang mana tidak perlu dibaca lam ni. Maknanya sebutan lam tu tidak ada, hilang. Dia terus ihdinas. Nak masuk kepada huruf ini, shad ini, ini kita perlu hati-hati, kerana shad ini juga ramai orang menukarkan huruf ini kepada huruf yang lain. Jadi ihdinas, kalau kita baca tanpa mulut kita ni betul-betul kembung nak sebut huruf shad tu, dia akan jadi huruf lain seperti huruf sin. Ihdinas ataupun huruf zal pun boleh. Huruf zai, ihdinas salah. Huruf sin yang sering orang bacakan apabila tidak dapat menyebut huruf shad dengan betul, jadi ihdinas nampak lebih kurang je bunyi, tapi sebutan ataupun apa yang kita baca itu adalah salah, kerana kita menukarkan huruf shad kepada huruf sin. Jadi yang sebutan yang betulnya ihdinas, nampak macam mengelembung itu. Ihdinas siratal. Ini pun sama juga, perlu ditebalkan juga. Dah ni shad dah teruk ni, ta pun sama. Tapi kalau kita dah biasakan, kita membetuli hari-harian, maka bacaan kita tu selama ni mudah. Mungkin permulaan susah, tapi lama-lama kita betul-betul dia akan jadi kebiasaan. Sama-sama ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita dah tengok sini. Yang mana sini kita perlu tekankan ialah huruf qaf. Huruf qaf jangan kita jadikan huruf kaf. Mustaqim, seperti mana saya sebut sebelum ni, mustaqim tu kawan kita di kampung, tu sahabat-sahabat kita di kampung, mustaqim. Tapi di dalam Al-Quran
mustaqim, kena tekankan menjadi huruf qaf yang sebenar. Baik, kita sama-sama kita tengok ayat ni bacaan boleh ikut. Pelan-pelan saya baca. Ihdinas siratal mustaqim. Dapat tuan-tuan? Sekali lagi. Ni, ihdinas siratal mustaqim. Baik, insya-Allah cuba ulang banyak kali. Tak apa, tak rugi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang Allah sekalian. Tidak rugi kita baca Al-Quran ini, kerana satu huruf pun kita sebut dah dikira satu pahala. Ulang banyak kali, banyaklah pahala kita. Mudahkan tuan-tuan, duduk rumah saja kita boleh mendapatkan pahala. Sambil-sambil belajar, kita belajar tu dapat pahala, sebut ayat Al-Quran pun dapat pahala. Baik, ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh, sama surah ni, kita tengok balik huruf sad siratal ladzi, ni. Ini saya sama sad, ba, yang ini adalah huruf zai. Zal dengan zai. Zal ni kita kena sebut tak dengan betul. Zal. Siratal ladzi. Kalau tuan-tuan boleh rasakan di mana lidah tuan-tuan berada ketika mana menyebut huruf zal. Kalau kata sebut huruf lidah tuan-tuan, puan-puan semua tidak berada di hadapan. Siratal ladzi ni, dia tidak duduk di bawah gigi tu, tak sampai ke bawah gigi tu, maka sebutan itu tidak mencukupi ataupun salah. Mesti sebut, nampak lidah itu macam terkeluar sedikit di bawah gigi atas ni. Siratal ladzi siratal ladzi siratal ladzina an'am. Okey, pastikan hamzah ain. Ini ramai orang payah nak sebut permulaan, tapi dah biasa, insya-Allah senang Hamzah ain, jangan sebut ain ataupun hamzah. Siratal ladzina an'am. Okey, ada pula dengung siratal ladzina an'amt. Nampak macam sedap ataupun betul dah baca berdengung siap. Tapi pastikan tuan-tuan, puan-puan, para penonton, di sini tidak ada dengung. Di sini izhar halqi. Hukumnya izhar halqi. Ini pun sama. Izhar syafawi. Bila sebut izhar ni jelas, tidak ada dengung. Pastikan sebutan huruf hamzah, huruf ain dan huruf nun yang mati dan mim yang mati itu jelas tanpa ada unsur dengung. Siratal ladzina an'amta. Itu salah. Salah juga. Jelas tanpa ada unsur dengung sedikit pun. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Ayat ataupun kalimah seterusnya ni ain, pastikan sebutan tu tekankan menjadi huruf ain. Okey. Kita ambil kita ambil ayat pertama dulu. Ayat yang ni satu ayat ya, tapi kita baca yang pertama dulu. Bawah ni kita sambung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi tuan-tuan, puan-puan, sama-sama kita ikut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kata ala baca slow boleh lah. Okey, kita baca laju-laju. Ikut sama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh dapat? InsyaAllah nampak? Okey dah tahu Macam mana Ustaz nampak? Saya pun tak tahulah, tapi mungkin balik mata hati saya insyaAllah. Tuan-tuan, perempuan yang berada di hadapan saya, yang tengok video ni, insyaAllah kita dipermudahkan Allah untuk sebutan-sebutan yang betul. Baik, seterusnya masih lagi ayat yang ketujuh, cuma sambungan daripada ayat yang tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ini kena tebalkan. Ghin ni jangan sebut terlampau nipis, tak boleh. Ghairin tak cukup. Dia mesti ghairil, tapi ra ni nipis sebab dia berbaris bawah. Jangan ghairil salah. Dia ril. Itu baru dikatakan ra yang nipis. Ghairil. Tengok huruf, tengok mulut. Ghairil. Okey. Ghairil maghdubi alaihim. Huruf dot apabila disebut sama ada berada di kanan ataupun di kiri, pastikan mana-mana selesa. Cuma pastikan dia berada di antara kanan ataupun kiri. Kalau duduk di tengah-tengah, duduk di belakang ke apa, kita punya lidah kita terasa tu, maka tidak betul lagi sebutan kita. Ghairil maghdu, kalau saya rasa belah kanan. Ghairil maghdubi alaihim. Sama huruf ain, pastikan sebutannya bukan huruf hamzah, sebutan yang betul ain. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim walau waladda itu dah jadi pada huruf dal. Pastikan sebutan tadi sama macam du ni, kita rasa di antara kanan ataupun kiri kita punya pipi tu, dia punya apa kita nak sebut tu, kita terasa terkanan ataupun kiri. Kalau tak rasa tu tak cukup lagi. Waladda. Di sini ada sabdu walad tak ni. Kena sebut betul-betul sabdu tu. Waladdallin. Yang ni. Di antara tebal dengan tebal kita nak masuk lagi kan. Kita ada henjutan lagi. Waladdallin. Kalau kita tidak membacanya, contohnya kita tidak baca huruf sabdu, dia akan bunyi begini. Waladdallin. Nampak lebih kurang, tapi sebenarnya kita hilangkan sabdu. Kenapa? Kita tak tekan di situ. Sebutan yang betul waladdallin. Bukan sahaja orang ini memang hukum dia. Yang mana di sini yang orang nak tekankan ini, yang kita sebut ini, hukum dia apa? Hukum dia apa? Mad lazim kalimi mutsaqqal. Jadi apa selain daripada sebutan yang saya katakan tadi, yang saya fokuskan ini di sini, mad lazim kalimi mutsaqqal ini, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para penonton dalam Allah sekalian, pastikan membacanya mengikut harakat yang ditetapkan, harakat yang betul di dalam tajwid. Mad lazim kalimi mutsaqqal, berapa bacaan harakatnya? Berapa panjang dia? 6. Kalau kita nak cepat sekalipun, ma'arif disukun boleh baca 2, 4, 6. Yang mana duduk di ujung-ujung ni, rahim, din, nasta'in, mustaqim kan. Ini semua kalau mati jadi ma'arif disukun, boleh baca 2, 4 ataupun 6. Kalau kita nak cepat sangat, kita masih ada bacaan 2 harakat. Tapi di dalam mad lazim kalimi mutsaqqal ini, maka bacaannya 6 harakat sahaja. Tak ada 4, tak ada 2. Maka di sini kita kena baca dengan 6 harakat. Pastikan walaupun kita baca dengan keadaan laju, pastikan di sini cukupkan 6 harakat. Waladdallin. Jadi berapa ramai tuan-tuan, perempuan, yang bila kita baca Fatihah di dalam sembahyang Zuhur yang kita kena baca sendiri. Berapa ramai yang baca ni tak sampai 6. Mungkin tak sedar, dia lupa, mungkin ini boleh berapa, mungkin 4 boleh kot, baca 4, ataupun 2 boleh kot. Tak, hukumnya 6 harakat. Ini saya nak tekankan, sebab orang biasa dah baca Fatihah ni, dia orang kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa hukum sebenarnya. Baik, sama-sama kita sebutkan yang terakhir ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
waladdallin. Dapat tuan-tuan? Sekali lagi sama-sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau tak yakin ni nak baca dapat macam mana, agak-agak payah macam mana dapat, kira lah. Jangan pula waladhdall tengah sembahyang ni waladdall, tak payahlah angkat tangan kan. Kita kira melalui jari kita kan. Cukup, tak perlu tengok handset, nak tengok masa, tak perlu. Dah biasa, kita tak perlu kira dah, sebab kita dah tahu bacaan kita itu memang 6 harakat. Kalau kita dah melaziminya setiap hari, permulaan je mungkin payah sikit, mula-mula je kita nak kira berapa harakat cukup tak cukup. Lama-lama kita dah biasa tu, insya-Allah kita tak perlu kira pun kita dapat agak. Ini adalah 6 harakat. Cuma kena tengok betul-betul, jangan sampai kurang daripada 6 harakat, 4 harakat ke 2 harakat ke. Baik, jadi tuan-tuan, insya-Allah kita telah habis perbincangan kita berkaitan dengan Al-Fatihah. Kalau ikutkan 2 kali lah kita bincang Fatihah ni, cuma kali ni saya masukkan sedikit beberapa elemen antara elemen-elemen tajwid, dan kita insya-Allah sama-samalah kita membetuli bacaan Fatihah kita. Kalaupun kita tak tahu bacaan yang lain, kita tak melazimi, kita tak membaca surah-surah yang lain, surah Al-Fatihah wajib. Surah Al-Fatihah wajib untuk kita baca dan mempelajarinya dengan betul. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan di sisi Allah ada ganjaran yang baik, dan sama-samalah kita berdoa pada Allah supaya dipermudahkan urusan kita untuk mempelajari Al-Quran. Kerana nak mempelajari Al-Quran ini bukan senang tuan-tuan. Kena baca hari-hari. Kalau orang tanya saya, macam mana nak baca Quran dengan baik? Hari-hari kita kena baca. Itu je kaedah dia. Oh, payahlah ustaz, kita tak ada masa. Masa tu kita yang tentukan. Kalau kata kita nak baca Al-Quran pun tidak ada masa, maka rugilah kita, orang-orang yang hidup di atas muka bumi Allah. Kerana ini sahajalah panduan kita di atas muka bumi ini sebagai umat Islam, dan ia menjadi wajib untuk kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa itu saja perbincangan kita pada minggu ini. InsyaAllah, diizinkan Allah, kita akan bertemu dalam pertemuan seterusnya, mungkin dengan surah-surah yang lain, surah-surah lazim yang lain. Kita akan ambil sedikit demi sedikit surah yang mana menjadi kelaziman kepada orang kampung, kepada orang di bandar, pada yang kita semualah yang selalu bacanya dalam sembahyang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu dapat hasil yang terbaik dalam bacaan Al-Quran kita. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri sebagai seorang insan yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.